اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ صدق الله العظيم. Barakallahu fiik. Sila beri furqannya. Ayat 88 hingga 95 ni banyak ayat-ayat peringatan. Yang 88 tu Allah melarang daripada kita menyombongkan diri. Sombong tu sifat syaitan. Jadi walaupun ayat ni ditujukan kepada pembesar sahaja, golongan pembesar, tapi sebenarnya semua orang pun tak boleh sombong. Betul. Jadi Allah memang menegaskan yang Allah tak suka pada orang yang sombong dalam ayat ni. Lepas tu ayat 89, yang ni lagi besar sebab ni pembohongan terhadap Allah. Dan Allah akan memberikan hukuman lah. Memberikan hukuman kepada orang yang berbohong kepada Allah. Allah ingatkan lagi, tidak ada yang terkecuali jika Allah mengkehendaki. Jadi yang ni, ayat ni pun Allah tegaskan supaya kita bertawakal hanya kepada Allah. Kerana Allah sahaja yang akan memberi, Allah pemberi keputusan yang terbaik dan adil. Ayat 90, jika kita mengikut orang-orang yang sombong-sombong tadi tu, kita termasuk dalam orang yang rugi. Sebelum ni Allah dah timpakan bencana kepada mereka. Allah datangkan gempa bumi dan mereka mati bergelimpangan dalam runtuhan rumah yang mereka bina. Dan sesiapa yang mendustakan Syuaib, dialah orang-orang yang rugi. Maksudnya setiap kali Allah sediakan penyampai, setiap umat setiap kaum Allah bagi kita penyampai, iaitu Rasul atau Nabi. Jadi kita mesti ikut dan mesti beriman kepada Rasul dan Nabi. Ayat 94 tu Allah nyatakan sesiapa yang
mendustakan Nabi atau Rasul, Allah akan timpakan penduduknya atau kaumnya kesempitan dan penderitaan supaya mereka merendah diri. Ini memang Allah buat, Allah jadikan lah maksudnya. Dengan tujuan supaya mereka rasa rendah diri dan tunduk dan beriman kepada Nabi. Dan kemudian Allah juga boleh menggantikan penderitaan itu dengan kesenangan. Sehingga keturunan dan harta yang seterusnya. Maksudnya walaupun nenek moyang tu dah buat salah, Allah tak membalas kepada umat-umat selepasnya. Ustazah kan? Maksudnya kita boleh berpeluang untuk mengubah diri kita dan juga kita beriman dan kita tak termasuk dalam golongan-golongan yang ditimpa bencana. Okay, Ustazah. Kalau ada Liza yang Syida nak tambah. Kalau ikut kat sini kan ayat 89 tu ada doa ya Ustazah? Betul. Cuba baca balik apa doanya. 89 kalau ikut kat sini doa Rabbana memohon ftah agar bainana Allah wa baina. Betul. Cuba baca doanya. Cuba baca. Daripada separuh ayat tu kan, yang Rabbuna kulla syai'in ilma, Allahi tawakkalna, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik. Ni doa untuk kita tawakal lah. Betul. Atau kalau kita dah solat istikharah, kemudian kita nak membuat keputusan atas satu perkara, baca doa ni dulu pun boleh. Surah Al-A'raf ayat 89. Al-A'raf 89. Doa istikharah. Doa solat istikharah. Apa-apa je lah kan Ustaz? Apa-apa je. Dalam hidup ni terlalu banyak kadang-kadang kita tak pasti kan. Kalau macam dalam tak istikharah pun tak apalah, maksudnya dalam kita nak buat keputusan. Betul, kadang-kadang kita kan tiap hari menghadapi Judgement. Judgement. Nak ke timur ke nak ke barat, nak ke utara ke nak ke selatan kan. Aku nak sign ke tak sign ni. Betul. Kadang-kadang nak sign susah juga Betul. Dipertanggungjawabkan. Tu susah-susah baca dulu. Rabbuna kulla syai'in ilma. Allahi tawakkalna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Atau kalau yang masih muda-muda, ada 2 orang meminang pada masa yang sama. Kena baca doa ini, nanti tengok mana yang cenderung, siapa datang dulu, dia aku pilih, gitulah. Tulis tampal kat office. Tu lama-lama pasal orang lain tengok, lepas tu orang lain baca, terus anda yang dapat pahala. Itulah berdakwah. Dulu saya pernah tulis ayat Al-Baqarah yang bersabar dengan solat tu. Dengan solat. Ada supervisor saya, dia non-Muslim lah, dia orang sana. Dia cakap ayat yang baik, dia cakap. Itu kalam dari Allah ya. Kalam yang terbaik lah, bukan sekadar baik. Siapakah yang lebih baik perkataannya? Maksudnya kita tulis tampal kat mana-mana orang baca pun ingatkan orang. Betul. Juz 9 ni macam dah makin hebat ya. Okay, kita pindah ke surat 163. Okay, saya baca. Okay, sila.
Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أحد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين صدق الله العظيم. 96. Dan jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkatan daripada langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Kami seksa mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Maksudnya sini menerangkan tentang ayat 96 ni lah. Tentang ciri-ciri orang yang jika orang yang bertakwa, maka Allah akan limpahkan keberkatan daripada langit dan bumi kepada mereka. Jika mereka tidak beriman, maksudnya mereka akan diseksalah sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Pada ayat 97, maka adakah penduduk negeri itu berasa aman daripada siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur. Ini pernyataan mengatakan siksaan lah apa yang bila mereka yang tidak beriman tu. Dan pada ayat 98, atau adakah penduduk negeri itu berasa aman daripada siksaan kami yang datang pada waktu pagi. Maksudnya Allah menyatakan siksaan tu pada waktu malam atau pada waktu pagi. Itu untuk nanti saya akan terangkan pada ciri-ciri orang fasik lah. Pada 99, ayat 99, atau adakah mereka merasa aman daripada siksaan Allah yang tidak terduga. Tidak ada yang berasa aman daripada siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Maksudnya orang-orang yang rugi tu orang yang tidak beriman lah, orang yang fasik. Semua ni maksudnya ayat ni menyatakan tentang orang-orang fasik. Pada ayat 100, atau adakah belum jelas bagi orang yang mewarisi sesuatu negeri setelah lenyap penduduknya, bahawa kalau kami menghendaki pasti kami seksa mereka kerana dosa-dosanya dan kami kuncikan hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pengajaran. Maksudnya sini Allah akan balaslah atas apa segala perbuatan yang mereka buat, atas dosa-dosa mereka semua.
pada ayat 101, negeri-negeri yang telah kami binasakan itu kami ceritakan sebahagian kisahnya kepadamu. Rasul-rasul mereka benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, tetapi mereka tidak beriman juga. Tetapi apa yang telah mereka dustakan sebelumnya, demikianlah Allah mengunci hati orang-orang kafir. Pada ayat 102, dan kami tidak mendapati kebanyakan daripada mereka memenuhi janji. Sebaliknya, yang kami dapati kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasik. Dan 103, setelah mereka kemudian kami utuskan Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar kaumnya, lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang membuat kerosakan. Dan 104, dan Musa berkata, wahai Fir'aun, sesungguhnya aku adalah seorang utusan daripada Tuhan seluruh Adam. Maksudnya ayat ni kita boleh tahu daripada 96 hingga 104 tu lebih kepada tentang ciri-ciri orang fasik, orang yang beriman dengan orang yang tak beriman. Orang yang beriman dan yakin atas ayat-ayat Allah dan dengan rasul yang diutuskan Allah, jadi dia termasuklah orang-orang yang Allah akan bagi ganjarannya di syurga nanti. Orang yang tidak beriman akan diseksa lah di neraka. So dalam sini masa belajar hari tu ada dinyatakanlah ciri-ciri orang fasik, ciri-ciri orang yang macam mana nak padamkan dosa orang fasik yang kita tadabbur dululah, Ustazah. Ciri satu, kita nak tahu ciri-ciri orang fasik tu adalah orang yang selalu berbohong, berbuat khianat, melakukan kejahatan. Maksudnya selalu apa yang disampaikan tentang kebenaran dia berdolak dalik. Maksudnya dia macam menafikanlah kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya lah. Maksudnya Allah ceritakan mereka yang tidak beriman tu akan dibinasakan. Maksudnya negeri-negeri mereka tu akan dibinasakan seperti pada ayat 101 tu lah. Berdasarkan sebahagian daripada kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya lah. Lepas tu kita nak salah satu kita nak padamkan dosa-dosa fasik ni. Fasik ni kita boleh melalui perbuatan, fasik melalui percakapan, fasik melalui fikiran. Jadi bila kita bertadabbur Quran, kita baca Quran, kita dah berada dalam status orang yang bertaubat. Jadi salah satunya kita nak padamkan dosa fasik itulah. Yang saya tulis nota hari itulah. Okey, satu, padamkan dosa fasik. Satu, kita selalu hadir majlis ilmu, selalu baca Quran, tulis Quran, okey, berinfak, sedekah, zakat, reda dengan ujian-ujian yang Allah bagi. Kerana Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu je lah yang saya boleh nyatakan tu, Ustazah. Okey. Satu lagi tadi belum diterangkan, punca-punca Allah kunci mati hati, apa puncanya? Punca Allah punca. Satu, dia selalu berbohong tu lah, Ustazah. Bila orang yang berkunci hati, maksudnya tak diterima dia tak dapat hidayah daripada Allah. Dia Allah kunci hati dia. Sebab dia belajar tak berguru. Sebab dia apa? Belajar tak berguru. Belajar tak berguru, gurunya ialah syaitan. Lagi satu, dia ikut akal fikiran dia sendiri, Ustazah. Dia ngagak-ngagak. Dia mengagak. Tak boleh agak-agak, dia mesti betul. Jadi kalau dia tak berjamaah, macam kita ni ada ahli-ahlinya kira berjamaah kan. Kepentingan berjamaah tu yang satu membetulkan yang satu gitu. Yang satu menegur yang satu menghargai yang satu. Jadi dia tolong menolong. Jadi punca-punca dikunci mati hati tu tadi, belajar tak berguru selain daripada itu ialah kerana dia amat suka mencari-cari kesalahan orang lain. Pun tak boleh. Kalau mencari-cari kesalahan orang lain, mendap-mendap apa kesalahan orang lain semua, nanti Allah kunci mati, dia tak dapat tunjuk. Bahaya kan? Bahaya.
Jadi untuk mengelak kena kunci hati, kena itulah tadi, kena berjemaah. Jadi kan Ustazah, kalau dia ni fasik ni asyik berbohong, bohong, lama-lama munafik dan kafir lah Ustazah kan? Betul. Sebab lain di bibir, lain di hati. Bahaya tu. Okey, ada yang lain nak menambah? Surah Al-A'raf ayat 96 hingga 104. 104. Ustazah, dalam ayat mana yang kata Allah memekakkan telinga sekali tu? Sumum Membutakan mata dan memekakkan telinga. Itu sama macam mengunci hati juga kan Ustazah? Mengunci hati. Apa tadi Kak Azra? Akak tak ingat ayat berapa, tapi Allah cakap Allah akan memekakkan telinga, membutakan mata, sama macam Allah mengunci hati jugalah bagi orang-orang yang membelakangkan Al-Quran. Itu Al-Baqarah ayat 18. Al-Baqarah ayat 18 ni. Saya Maksudnya Ustazah, ayat 96 hingga 102 ni tentang azab jugalah. Allah turunkan azab pada bila-bila masa saja yang Allah nak turunkan. Tak kisah pada waktu malam, pada waktu duha, pada waktu kita sedang tidur kan Ustazah? Siapa yang tak belajar Quran, dia akan menjadi buta. Nanti bangun dari kubur, dia tanya, kenapa malaikat aku buta? Kat dunia dulu aku celik. Sebab dia tidak mentadaburi Quran. Tak tahu apa suruhan, apa larangan, maka dikira macam buta dan disamakan dengan binatang ternak. Hanya tahu makan, hanya tahu bergaduh dan hanya tahu berkahwin. Gitu. Cari makan. Ikut je. Jadi kita tak ada pilihan, mesti nak utamakan Quran. Cuba tengok Al-Baqarah ayat 24. Al-Baqarah ayat 24. Apa isinya Al-Baqarah 24 ni? Maka jika kamu tidak dapat melakukannya dan sudah tentu kamu tidak akan dapat melakukannya, maka berilah diri kamu daripada api neraka yang bahan-bahan bakar terdiri daripada manusia dan batu-batu yang disediakan untuk orang kafir. Itu maksudnya kalau kamu tak mampu mencintai Allah dan Rasul. Itu maksudnya. Tak mampu apa? Mencintai Allah dan Rasul. Dia maksudnya kalau tak mampu mencintai manusia dan harta benda aja. Mencintai Allah dan Rasul tak mampu, gitu maksudnya. Tak mampu sebabnya tak tahu, tak belajar. Kalau belajar mesti tahu. Mesti mampu. Mesti mampu. Sebab kata tadi, jika kamu tidak mampu membuatnya. Macam mana nak mampu tak belajar kan? Sedangkan Hud ayat 16 dia punya Hud ayat 16, amalanmu semua akan hilang. Kalau kamu tidak menguntukkan masa untuk ibadah, belajar Quran, sepertiga kerja, sepertiga menuntut ilmu, sepertiga ibadat. Itu maksud tak mampu tu. Kalau anda buat macam tu baru mampu. Gitu. Maksudnya kalau dengan kata lain, siapa yang belajar Quran semua baik lah. Semua orang belajar Quran semua baik. Semua orang mampu. Semua orang mampu. Mampu. Maksud mampu tak mampu dari tu. Maksudnya kalau masih tak ikut Al-Quran dan Rasul, Ustazah, Allah akan menggantikan dengan kaum yang lain. Maksudnya akan diazab lah. Maksudnya kita akan ditimpa azab semualah. Maksudnya kaum itu atau orang itu akan dimatikan dan diganti dengan orang lain. Maksud diganti itu apa? Diganti itu kita dah dimatikan,
ganti orang lain. Gitu. Mesti kaum yang lain maksudnya. Tak semestinya satu kaum kan. Orang perseorangan pun sama. Kalau kita dah melupakan Quran, melupakan Nabi dan Rasul, melupakan Allah, maka Allah boleh ganti dalam sekelip mata. Sama lah macam dalam tadabbur Quran saya ni Ustazah. Allah akan menurunkan dengan berbagai cara saja seperti gempa bumi, angin, taupan, banjir dan sebagainya seperti yang Allah ceritakan sebelumnya tentang umat Nabi Nuh, Hud, Saleh, Lut dan Shu'aib. Maksudnya daripada sini saja kita kena luruskan saf kita tentang konsep keimanan kita pada Allah dan sunnah. Itu kalau secara kaum lah, secara besar-besaran. Kalau kita nak senang faham, tengok diri sendiri, perseorangan, perseorangan lah. Individu je. Individu. Alih-alih satu peranan tu diganti oleh orang lain sebab orangnya meninggal dunia. Sebab meninggal dunia, bangun tidur dah tak ada apa-apa sebab. Sebabnya memang Allah nak ganti dengan yang lain. Kita memang kena fikir individu je, Ustazah kan? Sebab sebenarnya sepanjang kita hidup di semua alam pun kita individu je. Sebabnya senang kalau kita nak ngikut kaum macam tadi tu, kita bukan ketua kaum, kita bukan raja, kita bukan ketua pemerintahan. Ya, betul. Kita hanya ketua keluarga je. Ada beberapa orang di bawah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita kan. Jadi itu pun dianggap kaum juga kan. Jadi tak payah tengok jauh-jauh. Tengok diri sendiri. Sebab memandang itu mesti memandang ke dalam, tak boleh memandang keluar. Cuba uraikan apa maksud memandang ke dalam. Ustazah kata hari tu buka pintu tu, kita tarik ke arah kita. Bukan kita tolak pintu tu. Pandai. Cuba uraikan lagi. Macam mana Ustaz tadi memandang ke dalam? Bukan memandang ke dalam diri kiri. Kita tarik pintu pun kita tarik ke arah kita, bukan kita tolak keluar. Maksudnya kita tengok diri kita. Kita tak tengok orang lain. Di luar-luar kita. Semua orang kena macam tu. Kena tengok apa peranan kita kan. Kalau kita dah mula macam tadilah Ustazah kata, kalau kita suka mencari kesalahan orang lain pun kita terkunci hati juga. Jadi kita baiki diri kita. Betul. Betul. Kalau kita memandang keluar terus kita nak betulkan segala orang kan. Dan itu satu kesilapan yang besar. Nanti Allah kunci hati kita. Kita tak tahu baik dan buruk nanti. Tapi kan Ustazah, ada konsep cakap jangan jaga tepi kain orang. Tapi kita kena jaga juga kalau dia buat salah, kita kena tegur kan sebenarnya. Maksudnya jaga tepi kain orang. Kena dakwah. Kalau kita kena dakwah. Jadi maksudnya kalau yang dia nampak kita nampak sesuatu yang buruk tu, kita tegur lah. Habis cara tu. Maksudnya konsep jangan jaga tepi kain orang tu pun boleh dipertikaikan jugalah. Maksudnya kita peribahasa Melayu, peribahasa ni cuma buat manis-manis kata je. Yang penting nak ikut hadis cakap apa, Quran cakap apa. Tapi kalau kita nak menegur, kita tak boleh menegur. Kita menegur secara yang berhikmah sebab Nabi pun berhikmah kan dalam tindakan dia. Jadi setiap golongan yang kita nak betulkan tu ada caranya. Even kalau kita nak tegur orang dah tua pun ada cara. Nak tegur kanak-kanak ada cara, nak tegur budak remaja ada cara. Jadi lagi sekali kita buka pintu ke arah dalam. Maksudnya macam mana cara kita nak membetulkan keadaan tu. Itulah yang dia katakan semalam tu, kena baca buku dakwah fardiah tu. Dakwah fardiah. Cara-cara buka pintu ke dalam tu macam mana? Dakwah tarbiyah ya Ustazah. Fardiah. Dakwah fardiah. Sebab tak ada skill tu kan Ustazah. Kita kena mempelajari skill-skill tu. Sebab ada cara dia nak cakap dengan semua orang. Bukannya kita sebarang sebab cara-cara kita tu pun akhlak kita. Itu pun sunnah. Sunnah. Dan tu yang bahayanya kalau kita bercakap menyakitkan hati orang lain. Betul. Amal kita terbakar seperti kertas dimakan api. Kita sekali gagal dalam dakwah dan orang dah pandang kita tak berakhlak semua. Satu je kesilapan kita.
Sebabnya kita kena ingat yang surah Al-Isra ayat 13. Surah apa? Al-Isra. Isra. Al-Isra ayat 13. Segala kotak kadar orang itu sudah dikalung di Leher. lehernya. Surah Kalung. Bila kita dah nampak ia terkalung di lehernya, kita tengok yang mampu kita tolong, kita tolong. Tapi bukan maksudnya kita nak betulkan dia, kita nak tolong dia. Sama tak tolong dengan betulkan? Tak sama. Tak sama. Jadi Tolong tu bermaksud kita nak semua orang masuk syurga macam tu. Tolong tu maksudnya kita ada tindakan memimpin tangan dia kan. Kalau kita nak betulkan hanya mengkritik saja kan. Ya betul. Dan mengkritik itu jatuh pada menyakitkan Hati. Itulah dalam dakwah fardiyah tu ada dipelajari tu. Bestnya Ustazah. Itulah kena faham apa maksud menolong dengan maksud. Lagi satu, kita kena anggap semua orang baik. Semua orang fitrah dia adalah baik. Jadi that's why kita kena tolong. Kembalikan dia kepada fitrah yang baik. Macam kita cakap dengan orang gini, lapangan terbang awak pergi dari sini ke Senai, lalu jalan Johor tahu. Kemudian dia berada dekat Bandar Kulai, masuk ke dalam. Dengan kita cakap, jom naik kereta saya hantar. Yang mana satu yang dakwah fardiyah? Jom naik kereta saya hantar. Direct kan? Direct lagi senang faham. Kalau tak tahu apalah tu dakwah fardiyah tu. Macam tadi itulah analoginya. Jadi maknanya kita tu menolong, bukannya kita hanya mengkritik gitu. Faham. Sungguh best contoh Ustazah itu. Okey, kalau semua dah ngaji setakat ni dululah pelajaran kita ya. Okey. Ke ada orang nak buat kesimpulan. Benda baru yang saya belajar hari ni ialah punca-punca Allah kuncikan hati tadi. Belajar tak berguru. Lepas tu ikut fikiran sendiri, main agak-agak, suka mencari kesalahan orang lain. Akhirnya fasik kepada munafik, munafik kepada kafir. Lepas tu benda baru yang tadi tu menolong dan membetulkan, ada beza. Tolong memimpin tangan mereka. Kalau kita betulkan tu, kita lebih kepada mengkritik dan itu akan membawa kepada sakit hati. Bagus. Ke yang lain? Beri sikit kesimpulan pelajaran hari ni atau apa yang benda baru anda belajar? Dah terjawab Ustazah daripada Azra cakap. Betul. Ni Nur Rashidah dia nak cakap? Tak ada, Kak Azra dah sebut lah tadi. Complete. Tapi panjang lah. Catatannya panjang lah juga. Tapi lebih kurang macam Kak Azra lah tadi. Cuma dapat belajar tu lah ya, sebab dah lama selalu masuk kelas on off ni. Jom saya hantarkan Rashidah. Jom saya hantarkan. Dakwah fardiyah. Maksud hantarkan tu lah kita sama-sama ikut kelas yang bersiri. Baru namanya guru kan. Jom ikut saya belajar lah maksudnya. Jom ikut saya belajar atau jom belajar dengan saya. Itulah betul jam dakwah fardiyah. Semalam Siti tu tanya tu, patutnya beritahu Siti tu. Kan. Nanti boleh Share rakaman. share rakaman supaya Siti pun boleh faham kan. Semalam soalan Siti tu kan. Soalan Siti. Macam mana sebab kita tak ada kekuatan macam Nabi-Nabi terdahulu. Tapi sekarang kita ada kekuatan ilmu, ada kekuatan harta, sedikit harta. Teknologi. Kenderaan. Okey, bagus. Tahniah kepada anda berempat yang telah berjaya. Bertiga Ustazah. Je Ustazah. Tiga Ustazah. Berempat mana lagi seorang. Waktu saya pun belajar juga. Berempat ada seorang lagi. Seorang lagi yang tak nampak. Berempat yang seorang lagi ialah Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum surah Hadid ayat 4.
Surah yang ke-57 ayat yang ke-4. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Jika kamu berdua, bertiga ialah Allah. Jika kamu berempat, kelima ialah Allah. Maksudnya ialah wa huwa ma'akum aynama kuntum. Okey, Saram baca doa penutup. Nizam. Tadi dah baca doa pembuka. Oh, Okey, baca doa. okey. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika Amin. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa إلا alladhina الذين amanu wa amilu shalihat wa tawasaw bil وتواصوا haqqi wa بالحق tawasaw bis sabr. وتواصوا بالصبر. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Linda, Azra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih pada perakam.